Rumah anda nak dekat MOP dan tak pasti sama ada nak jual ataupun tidak. Atau anda ada kes rumit, perceraian, Kelab 55 atau rumah nak kena tarik? Jangan risau, kami Detect Team akan bantu anda. Hubungi kami 8774-1551 dan jangan lupa follow IG kami Detect Team SG. Cepatlah, dah pukul berapa? Kata nak pergi viewing. Selamat menonton ya guys. Hai, Assalamualaikum semuanya. Kita jumpa lagi dalam Puaka Extra. Sihat semua? Alhamdulillah sihat. Hari Raya? Alhamdulillah. Hari Raya macam mana? Makan apa? Alhamdulillah. Makan daging korban? Taklah, sedawa sampai hari ni. Alhamdulillah. Bau rendang. Tiba-tiba. Okey. Alhamdulillah lah. Bagus. Okeylah, kita teruskan dengan topik kita hari ini mengenai sesuatu yang kata orang tu orang masih takut. Kadang bila terkena benda ni pun orang tak perasan. Tahu? Betul. Yalah. Ada macam dia gini je. Seseorang tu jadi korban orang lain apa? So, gini je. Belilah. Tu beli. Oh. Nah, dapat tangkap kan apa kita nak sebut kan? Okey, yes. Ini mengenai pukau. Pukau puaka. Wow. Pipi. Ya. Okey, sebelum kita ketengahkan pasal pukau ni, ini terjadi pada kawan. Ya, dia pernah ceritakan. Saya ketahukan. Seriously? Dia ceritakan saya ketahukan. Sebab kelakar, cara dia cerita kelakar. So, siapa tahu dia pergi bersebutkan negeri ni. Tak kisah kan sebut negeri kan? Negeri okey. Okey, dia pergi Batam. Kan? Lepas tu biasa shopping gini-gini. Lepas tu dia cakap dia balik rumah dia nangis. Dia bagi tahu mak dia. Asal? Macam mana ni duit dah habis gini-gini. Astaghfirullahalazim, ketahukan orang. Sekejap, itu shopping lah. Dia shopping, lepas tu cakap dia belanja banyak. Dia beli benda yang tak perlu. Satu benda tu dia macam beli filter tu nak dekat ratusan dolar. Okey. Tu dia macam dia rasa macam dia tersedar lepas dah habis, dah beli, dah bayar semua, dah lama baru tersedar. Apa aku beli benda ni? So maknanya dia dah jadi mangsa pukau. So sekarang ni Ustaz, ramai macam kita dengar daripada Malaysia, orang sudah pukau-pukau, tiba-tiba duit boleh pergi ATM, keluarkan duit semua. Kan? So macam mana kita nak elakkan ataupun nak bentengkan diri kita daripada orang pukau kita, dan macam mana kita nak tahu yang orang tu nak pukau kita daripada gerak-geri dia ke. Okey. Kan. Cakap pasal pukau ni, dia lebih kurang dia punya sihirnya. So kalau untuk sihir ni ada sihir dakhili, ada sihir khariji. Sihir ni ada yang sihir terbagi pada dua bahagian. Yang pertama adalah dakhili yang bermaksud yang diletakkan di dalam sihir tu, ataupun yang khariji yang maknanya daripada luaran. So contohnya kalau daripada dalaman tu maknanya kalau seorang tu diberikan air minum, maknanya air minum tu dibaca-bacakan dengan mentera-mentera tertentu, dengan niat-niat tertentu, kemudian orang mangsa tu minum, masuk ke dalam tubuh dia. Itu maksud dakhili ataupun melalui makanan. Tapi kalau daripada luaran, di antaranya adalah sihir yang ini, yang pukau ni. So boleh dipanggil juga sebagai sihir takhyil ataupun boleh juga dipanggil sebagai sihir junun. Boleh juga dua-duanya. Sebab apa? Sebab orang tu yang akan yang tukang sihir tu sendiri yang akan control the brain itself. Yang mana takhyil sama dengan kata khayal. Bila orang tu khayal kan, dia akan pakai dia punya minda dia akan pakai dia punya otak dia. Begitu juga dengan junun. Junun orang yang gila pun sama. Daripada jiwanya, kemudian daripada otaknya pun akan terganggu. Dan pukau ni tak banyak kat Singapura. Tapi ada juga. So saya pun ada kes yang saya masih menanganinya lagi. Sekarang ni? Masih, yes. Yeah. So dia punya suami dia sendiri yang terkena pukau. So ni boleh cerita lah ni kan. Sikit lah. Sikit lah. Siapa yang pukau dia? Tukang sihir.
Oh. So dia akan nanti pagi, setiap kali pagi bangun dia akan mandi, terus dia akan naik MRT, dia akan ke satu tempat. Yang mana saya tak akan sebut nama tempat tu lah. So dia akan satu tempat daerah MRT juga. So dia akan satu tempat ni, dan nanti bila dia kat sana apa semua, after few hours dia tak sedar. And dia tak sedar. So dia always end up at the same place kat situ. So bila itu pertengahan, maknanya ketika masih kat sana apa semua, sebelum dalam keadaan sedar, orang rumahnya selalu akan dapat message untuk hantar duit Daripada handphone suami dia. So dia akan dapat message daripada handphone suami dia untuk hantar duit Okay. kat dia. Yang mana suami dia tak macam gitu pun. So hantar duit sehingga dia panggil, walaupun daripada handphone suami dia, tapi kat dalam handphone tu dia bilang, contoh yang saya pernah nampak, dia bilang please transfer $50 now, Okay. or else I will let him stay here. So him tu is kembali kepada suami dia. Oh, okay. So dia jadikan suami itu sebagai orang ketiga, padahal pakai number daripada handphone suami dia. So itu menunjukkan adanya sihir takhil. Dia sendiri tak sedar. Dia turun bawah, kadang daripada rumah tu dia turun bawah, dia pergi ATM, cocok duit, habis tu pergi lagi tempat yang sama. Macam gitu. Dan pernah juga dia punya abang daripada si isterinya ini dapat jumpa dia punya suami dia kat situ dengan seseorang, dapat rekod. Dapat rekod. Dan ada beberapa kali dia, yang lelaki ni, dia bilang dia sedar kat bawah pokok, kat daerah situ juga, kat bawah pokok gitu je, tak pakai mask, Duduk, berdiri. duduk Oh ya. gitu je dalam keadaan tak sedar. So ini pun dipanggil sebagai pukau juga, maknanya dia nak ambil duit dia, gitu je all the way. So yang pemukau ni daripada jauh ke ataupun memang dekat? Okay, so untuk pemukau ni dia termasuk daripada, kan tadi kan sihir ada dua, dalaman dengan luaran. Dia termasuk daripada luaran. Okay. So daripada luaran ni ada banyak cara nak pukau orang tu. So antara yang pertama adalah daripada asap. Okay. Asap bukan asap yang dibakar tau, asap rokok. Oh, jap. Ya. Tapi dengan mentera tertentu, jambi-jambi tertentu, bila orang tu terhidu je, that's it. Wish. Tu boleh. Daripada tenungan mata. Maknanya orang tu tenung, kita pun tenung mata dia, pun boleh kena. Yang ketiga adalah daripada sentuhan badan. Maknanya anggota-anggota tertentu yang disentuhkan, contohnya ataupun diletakkan minyak-minyak tertentu, diberikan pun boleh terkena juga. So ini di antara yang paling popular sekali kat Singapura lah, kalau ada pun, tapi tak banyak, saya tengok tak banyak. Tapi ada seperti itu. So kalau shopping lain lah. Bagi saya kalau shopping orang tu kena pukau time shopping ke apa, is lain lah. Saya tak tahu whether yang penjual tu yang pukau ataupun memang habit, bila nampak benda yang baru, benda yang bagus, rasa macam nak beli. Tapi bila dah balik rumah macam, kenapa aku beli ni menyesal pula. Dia tak sedar yang dia beli benda tu. So kalau tak sedar, then tiba-tiba tu lah maybe kena pukau. Mahal benda tu orang beli. Maybe kena pukau. So dengan sentuhan tangan ke apa, tenungan mata, ketika dia explain, oh ni benda bagus apa semua, tapi saya boleh tenung dengan pembacaan tertentu, so boleh terkena juga. So dia tak akan sedar. So dia akan ikut apa yang dikatakan daripada orang yang sihirnya tersebut. Kemudian dia akan melihat contohnya pasangan-pasangannya, suami dia ke isterinya, dia akan benci. Kemudian dia akan melihat kelibat-kelibat tertentu. Kemudian dia tidak akan perasan yang apa yang dia buat semua, dia tak ingat. Dia tak akan ingat. Like literally tak ingat langsung apa dia buat. Kalau kita dalam keadaan kena rasuk kan, at least you boleh dengar. Boleh dengar apa? Kalau orang tu kena rasuk, dia tak boleh control the body. Tapi dia boleh dengar orang-orang cakap-cakap sebelah ke apa, dia boleh dengar ketika orang tu terkena rasukan. Tapi kalau untuk yang sihir ini, dengar pun dia tak boleh dengar. So dia akan turut apa semua. Gitu je. Daripada jauh pun. Dan dia tak kenal waktu. Biasanya sihir terjadi pada malam hari. Tapi kalau untuk sihir yang seperti ini, anytime.
pukul berapa apa semua, anytime dia boleh. Dan biasanya dia akan ada that timing. Kalau pukul 11, 11. Kalau pukul 2, 2. Kalau pukul 3, 3. Macam itu. So dia akan ada amalan-amalan tertentu. Tapi ingat, benda-benda seperti ini you senang kat dunia, tapi you tunggu nanti di akhirat. Tapi yang buat pukau orang ni kira macam dorang terror juga Contohnya macam dari segi tenungan tu. Kan? Sambil dia tenung, sambil dia baca-baca lah. Kan? Yeah, of course. Habis macam mana tu kalau macam saya tenung awak berbual, lepas tu sambil nak berbual sambil nak baca macam mana tu? Terror Oh, kadang-kadang kalau sebelum tu pun dah dia baca dulu. Lepas tu tengok, apa khabar? Dia tak semestinya itu apa. Saya tenung apa semua berbual. Dia pegang, awak berbual kan. Ataupun saya berbual, awak berbual ke apa kan. Kemudian saya pegang, macam gitu. Tapi saya dalam hati saya baca, boleh kena juga. Ada orang pula ni macam mana? Macam Ustaz dah tepuk saya macam tepuk balik tu. Ada orang pesan macam gitu. Tu apa Jangan gitu. Kenapa? Boleh gaduh. Habis dia tepuk dulu gini, tepuk cakap apa khabar. Tiba-tiba orang tak kenal apa khabar. Sebab ada orang cakap pesan, bila orang tepuk kadang niat dia, tak tahu lah, transfer something ke, apa ke, saya tak tahu. Jadi, ada orang pesan, kalau orang macam kita tak kenal, tepuk, gini, kita macam, baik, tepuk balik. Tepuk balik kan bagi, tak, gitu tak tahulah, saya tak tahu. Saya pun belum dengar macam itu. Kan? Cubalah tepuk je, tangan terbakar. Kalau tepuk, tak ada tepuk saya, tangan terbakar. Tu tangan dia besar. Wow. Oh, kartun cerita banyak. Astaghfirullahalazim. Minta maaf Dia jatuh sendiri. Ratus-ratusan dolar ni. Ouch. Okey. Kan mami lagi tepuk-tepuk. Okey, dah gitu. So seperti itulah. Ya. Dia punya itu dia. Kalau untuk yang pukau tu memang ada kat Singapura tapi jarang. So macam mana Ustaz persiapan kita? Jadi macam walaupun orang tu try pukau kita pun tak menjadi, apa yang harus kita siapkan untuk diri sendiri? Okey. Kalau contohnya seperti ini kan, ada mungkin yang boleh saya ajarkan. So di antaranya ketika seorang itu terpukau, dia akan, di antaranya tadi pandangan mata ataupun yang ada di otaknya. Maka kita boleh ambil dia kata daripada ibham was-sababah. Ibham tu maknanya ibu jari. Ibham. Kemudian as-sababah. Sababah ni maknanya jari telunjuk. So kita boleh pegang kat daerah sini. Seperti ini. Betul. Kemudian kita baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. 3 kali. Untuk bagi orang yang kena sampuk, kena pukau tu. Yes, kena pukau. So dia sedar balik itulah. InsyaAllah. Itu yang diajarkan oleh para tabi'in. Okey, jadi semua dah tahu satu tips tu kalau macam mungkin siapa kena terpukau ke apa, you boleh bantu dengan baca bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Yes. Gitu kat temple sini kan. Sini. So pakai 2 ni. So tutup seperti ni 3 kali. InsyaAllah. Itu dia. Kemudian kalau nak tambahkan lagi dengan surah Al-Hasyr ayat 21. Boleh pegang di bahagian belakang sini, dan kemudian satu lagi tangan di bahagian atas. So maknanya kita cover macam itu. Kemudian baca law anzalna surah Al-Hasyr. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Terus sampai akhir. Hotel kalam panjang 21 sampai 24. Okey. So itu di antara ayatnya. Contohnya kata law anzalna, jika kami turunkan hadzal Quran ini ala jabalin, di atas bukit, di atas gunung, khasyi'an mutasaddian min khasyatillah, maka gunung tersebut dah akan pecah belah kerana takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. So begitu juga ketika kita pegang kepalanya, bukan nak pecahkan kepala tu tapi nak pecahkan dia punya sihir tersebut, sihir pukau tersebut. Wow. Nak try? Tak apa. Okey. Ada tentang sihir apa-apa lagi? Sekarang kita ke dapur puaka. Cara-cara untuk pukau orang. Ya, so ni di antara buku sihir. Buku sihir yang kita ada, dan buku ni bukan kita amalkan, tapi di antara yang saya belajar untuk counter balik apa yang dipelajari oleh orang-orang tertentu. Jadi kita tahu at least sama dengan apa sahaja. Ketika kita nak tahu dia punya root of the problem, we need to, entahlah nak cakap apa. Okay, let's go. Kalau kita nak tahu dia punya problem, we need to know the root of it. Yeah. So for us to
Untuk kita counter back. we need to prevent ourselves to go inside the root of the Allahuakbar. tak lah. Betul-betul lah cakap. Betul. Nanti semua terpinga apa ni tak habis. Tak kira macam kita nak tahu satu masalah. Kita nak tahu akar daripada cerita Melayu, akar dia. Akar dia. Kita nak tahu apa penyebab boleh jadi ada masalah tersebut. Jadi nak tahu penyebabnya, jadi kita boleh hindari daripada penyebab tersebut. Yeah. Jadi tak ada masalah. Sama ketika seorang itu terkena sihir ke apa, kita nak tahu apa penyebab dia, jenis-jenis sihir dia apa. Oh, jadi bila dah tahu, kita try to prevent. Macam nak prevent tu. So ini itu so gitu. Sebab tu itu kita ada. Ya, kita ada semua ni cara-cara dia kalau boleh kalau lebih satu stack ni boleh jadikan macam buku menyihir orang Ada. Kan? Jadi Yalah, memang ada. Tapi ini bukan ustaz praktis. Kenapa? Seperti apa yang diterangkan untuk kita tahu dan kita attack dia balik. Cara-cara. Kita kasih obat lah Obat lah. Kita tak attack lah. Kita kasih obat. Okey. Ini dia pukau. Lah. Nak baca ke tidak? Dia baca Saya rasa boleh baca the first one. setengah je lah. Jangan baca semua. Sampai sini. Sampai ke lidah. buta mata. Sampai sini. Sampai sini. Please. Sini je. Ya. Habis kalau ada pukau separuh pun betul baca separuh, pukau separuh. InsyaAllah. Dia baca mantra je. Tabat yada billah habi watab. Jack. Apa tu Jack? Tak tahu je tu apa lah. Okey. Ini baca dalam surah Al-Masad. Dalam Al-Quran ada. Ya. Tapi maknanya tabat yada abillah habi watab. Maknanya apa? Celakalah bagi kedua tangannya Abu Lahab. Itu je actually dia punya itu dia. Dia ambil satu tu je Lepas tu disambung. Tertiarap, tertutup rapat. Tertutup mata, terkunci hati, terpaku lidah. Huya manhu. Huya Hu maknanya dia. Ya, wahai. Man, siapa? Hu, dia. Huya manhu. Tak bermaya sama sekali. Sampai mana nak baca? Tadi sampai mana nak habis? Sampai sini. Oh. Buta mata, mata hati. Ada lagi lah sampai ini. Cuma kita tak nak baca. Lepas tu, cara-caranya. Boleh. Boleh. Cuit di tempat tubuh badan yang tak nampak. Hembus sambil sebut. Ni. Boleh baca? Tak payah. Okey. Baca 2 ayat boleh? Tak boleh. Tak boleh juga Jangan. Nanti orang akan ini. Dah tu je. Wow. So macam gini tadi ada kata tabat siada abi lahabi wa tab. So itu di antara surah dalam Al-Quran Karim. So surah Al-Masad. So dia tak boleh seperti ini. Dia mengambil satu kata dah begitu sahaja dan isinya adalah apa? Kata tabat siada. Maknanya celaka. So dia mengambil istilahnya seperti ini. So di sini adanya istihza, iaitu adanya penghinaan pada Al-Quranul Karim. Kemudian ditambahkan lagi, instead of dihabiskan surah tersebut, tapi ini disusun ataupun dibaca setelah itu tertiarap, tertutup rapat dan tertutup mata, terkunci hati, terpaku lidah. Ini bukan perkara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau masalah pukau ni adalah termasuk daripada sihir. Yang mana kita tutup mata dia, kita tutup hatinya, terpaku lidahnya. Bayangkan kita buat kat orang lain. Kalaulah orang lain belajar dan orang lain buat kat keluarga kita, nak ke? Kan jangan sampai kita buat disebabkan kita rasa kita ni hebat, ataupun kita buat pasal kita nak ambil dia punya hartanya, dia punya duit dia dan lain-lainnya. Fikir dulu bahawasanya ini pun mereka termasuk daripada kaum muslimin, iaitu saudara mara kita juga. So jangan menzalimi orang lain kalau tak nak dizalimi. So anggap setiap wanita adalah kita punya kakak kita, adik kita, mak kita, nenek kita. Begitu juga dengan lelaki, pakcik kita. Anggap mereka sebagai abang kita. So jangan kita buat perkara-perkara seperti ini yang mana termasuk perkara yang syirik, yang tak dilakukan walaupun dimulakan dengan ayat Al-Quran. Sebagaimana saya selalu bilang, kadang-kadang benda-benda sihir ni mereka selalu ada bunga-bunga di hadapan dengan ayat Al-Quran. Bila orang dengar kata tabat yada abil lahabi, ada dalam Al-Quran. Macam maknanya boleh lah. Tak, masalah setelahnya itu.
So perkara sebenarnya tak boleh. Begitu juga dengan pemanis kata ke pukau kata-kata semua tak boleh. Faham. So, bukan apalah, kesian pula kan macam anak-anak, you all anak remaja kat luar, takut tu yang orang paling senang kena pukau Jadi nasihatnya kalau boleh sambil keluar rumah tu baca-baca. Walaupun yelah apa, rajin-rajin dah berzikir daripada dengar lagu-lagu semua kan. Okey, kawan-kawan kat rumah boleh. So kita nak terus ni dah settle. Yang ni pukau kata, pemanis kata ni. Ya, Pun sama juga sama juga. So biar orang dengar apa kita cakap lah, sama, pemanis kata. Boleh kita cakap bahan-bahannya? Silakan. Yang dua-dua ni boleh Yang penting Bahan-bahannya? dia punya cara-caranya Caranya sama mana? tak payah sebut lah. Ni semua tak payah? Yang ini okey. Yang lain-lain semua tak payah lah. Sampai sini? Betul. Okey. Bahan-bahan untuk pemanis kata atau pukau kata. Jangan ambil paper, jangan tulis. Okey. Bahan-bahan dia. Ini tak payah. Ni je. Okey. Jarum biasa. Dan gula. Jarum. Macam tajamnya jarum ni, begitu juga tajamnya kata-kata aku, supaya siapa saja yang dengar kata-kata aku akan tunduk sujud mengikut segala kata-kata aku dan kehendak aku tanpa membantah. Wow. Ini kira buat orang tu Buat sama juga. Secara tak langsung dia buat orang juga. Walaupun dia rasa yang dia ni, contohnya dia ada pangkat tinggi kat dalam suatu syarikat. Dia nak orang-orang bawah dia, staff dia untuk dengar kata-kata dia. Apakah diperbolehkan cara macam gini? Sama, tidak diperbolehkan juga. So maknanya kita menyihir orang lain. Tak boleh. Tapi tu mantra untuk jarum. Dia ada mantra untuk gula juga. Boleh baca? Boleh. Tak apalah. Tapi Sampai yang penting dia punya cara-caranya kat bawah semua, apa nak buat dengan jarum dengan dia punya gula, jangan sebut dah. So kita ni Boleh. Okey, ini dia dah mantra jarum, Macam tu nak mantra manisnya gula tu, macam mana dengan binatang-binatang yang makan gula terus. Okey, teruskan. Kesian semut-semut kena pukau. Okey, ni Itu memang gula. ada kat dalam kan? Dia punya gula. Okey. Mantra untuk gula. Macam mana manisnya gula ini, begitu juga manisnya kata-kata aku, supaya mereka akan terpesona, leka dan hayal dengan kata-kata aku tanpa membantah segala kehendak aku. So, Nak try? tak payah. Saya tak perlu benda-benda Tak macam ini. perlu. Minta dengan Allah aja. Betul. Minta dengan Allah cukup, insya-Allah. Tapi masalah orang nak dengar ke orang tak nak dengar nasihat kita ataupun kata-kata kita, itu terpulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita nak kena pukau orang tu sampai orang tu nak dengar kata-kata kita, sedangkan kita sendiri tak dengar perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Betul. Allah suruh kita puasa, Allah suruh kita solat, Allah suruh kita berbuat baik, Allah suruh kita untuk jangan menzalimi orang lain, tapi kita menzalimi orang lain. Solat pun lubang-lubang, puasa pun kadang puasa, kadang tak puasa. Kita tak dengar perintah Allah, tapi kita nak manusia dengar perintah kita. Macam, come on, at least adil lah. So at least adil. Nak orang-orang dengar kita, nak orang-orang dengar nasihat kita, dan kita dengar nasihat Allah, kita dengar nasihat Rasulullah SAW. So kalau macam gitu, insya-Allah you tak payah pukau orang. Insya-Allah Allah akan bukakan hati pendengar-pendengar untuk mendengar apa kata you. Insya-Allah. So tak payah minta selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta dengan Allah, bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang membolak-balikkan hati. Kalau dalam Islam kan, dalam agama kita kan ada doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai ya Allah yang membolak-balikkan hati, maka tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkanlah hati-hati kami dalam agamamu. So masalah agama sahaja kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi dengan benda-benda yang bukan ada kaitan dengan agama. Minta dengan siapa? Mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan nak pukau sini, pukau sana dan lain-lainnya. Dia akan memberikan mudarat pada orang tersebut dan bagi awak juga. Hati-hati. Bagi siapa saja yang masih lagi pukau-pukau lah pada ni semua, cepat-cepat taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
selagi masih ada masa lagi, insya-Allah. Ya. Dan satu lagi, kalau you all nak orang dengar cakap you all ni semua kan, senang aja. Perbaiki diri sendiri, cara kita bertutur, berbual dengan orang, adalah hemah ni macam mana gitu. Jadi seperti biasalah, orang kan cakap kan, kalau kau nak orang respect kau kena respect orang. Macam itulah contoh orang cakap gitu. Ya, true. Ya. So kalau orang nak dengar cakap awak pun kena dengar cakap orang. Yes. Okay. So saya rasa ada lagi tu je untuk pukau ni. Ya, saya rasa macam itulah. Even Rasulullah SAW ketika berdakwah Islam pun, menyebarkan lagi dakwah Islam pun, tak semua orang dengar. Ada juga orang yang masih kafir lagi, masih lagi menetap dalam kekafirannya. Itu Rasul. Seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk syurga. Yang maksum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada dosa-dosa. Itu pun masih lagi ada orang yang tak dengar kata Rasulullah SAW, iaitu orang-orang kafir. Kita, Nabi bukan, Rasul bukan, dijamin syurga pun tak tahu lagi, lepaskan daripada azab neraka pun tak tahu, diselamatkan daripada dosa-dosa pun entahlah. Tapi kita nak semua orang dengar. Macam Tak logik kita punya derajat kat mana so it's okay, orang nak dengar, orang tak nak dengar, it's okay, tak ada masalah. Itu je saya nak nasihatkan. Jangan kita ego, jangan sampai kita lebihkan diri kita daripada orang lain. Jangan rasa kita nak semua kenikmatan dunia ni kita nak. Jangan gitu. Okay. Ada lagi you nak tambah? You okay? I'm okay, very good. Thank you. I'm good too. So we can end the show. Yeah, can end the show. That's what you're waiting for. Alright. So, those of you who watch this channel, don't forget to like, subscribe, and also press the notification bell to get the notification when we upload our latest video. Right. And don't forget to catch us. Yes. Catch what? Catch the bus. Don't forget to catch us. Okay, jangan lupa follow kita, Instagram. Yes. Dan kalau nak beli perch kami pula. Dia puaka merch. Nak beli puaka merch kita, jangan lupa puakasg.com. Seperti biasa. Dan itu saja. Dan terima kasih kepada pihak penaja kerana sudi menaja rancangan kami. Dan sini siapa itu penaja kami? The Tag Team. Yes. Dan satu kejutan yang apa dia? Yang semua tahu tapi Ustaz tak tahu. Apa dia? Minggu depan kita ada host baru yang akan menemani Ustaz. Dan saya akan concentrate puaka saja. Alright. So confirm. Next week saya akan buka channel terbaru saya sendiri, YouTube saya sendiri dan saya sendiri je. Tak kisah, saya tak perlukan orang kat tepi ke apa semua. Saya akan buka saya punya YouTube channel. So don't forget to subscribe, like dan juga share. Yang Susu TVC ni tak payah nak ini, ikut saya punya channel aja. Susu kambing. Saya nak tukar host kan, saya pun keluar jugalah, tak kisahlah. Halah. So gurau pun main. Susu Saya tahu. Okay. Ya, tu je. Kita Okay minggu depan dalam puaka Extra. Lagi. Okay, bye. So guys, jangan lupa follow IG kami The Tag Team SG. Atau kalau ada banyak lagi soalan nak tanya, boleh hubungi kami di talian 8774 1551. See you next week ya guys.